Sambung kitab Al-Jawharul Mawhub Munabihatil Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Itu yang Jawi, yang Rumi Tuan boleh beli sendiri Muka surat 107 yang Jawi pada tengah-tengah. Yang lepas kita baca laju tu, ulang balik sikit. Dan lagi sabdanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillaha." Artinya lebih kurang, apabila meminta engkau, maka minta olehmu akan Allah. Jangan kamu minta akan yang lain daripadanya, kerana bendaharaan kemurahannya pada tangan kudratnya, kerana tiada yang kuasanya dan tiada yang memberi oleh yang lain daripadanya. Maka ia jua yang terlebih sebenar bahawa dikosot akan dia. Istimewa pula ia jua yang membagi akan rezeki dan mentakdirkan dia bagi tiap-tiap seorang dengan sekira-kira barang sekehendaknya. Tiada terdahulu dan tiada terkemudian, dan tiada lebih dan tiada kurang, dan diiktibarkan pada ilmunya yang qadim, yang tiada permulaan. Dan jikalau ada jatuh, yakni berlaku pada demikian itu tabdil, pergantian dan bertukar dan berubah pada lauh mahfuz sekalipun, dengan sekira-kira digantung akan dia dengan syarat meminta doa umpamanya, dan kerana demikian itu adalah bagi meminta doa itu faedah, kerana ihtimal mengandungi ataupun diperpegangi bahawa adalah memberi yang dituntut itu digantungkan atas meminta. Maka serta menilik bagi demikian tiada faedah meminta pada makhluk serta berpegang atas mereka itu, kerana bahawasanya hati mereka itu sekaliannya pada tangan kudrat Allah Ta'ala, dipalingkan dia atas kira-kira kehendaknya. Maka wajib bahawa jangan berpegang pada suatu pekerjaan melainkan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana ia jua, yakni Allah jua yang memberi dan yang menegah. Tiada ada yang menegah bagi barang yang ia beri, dan tiada yang memberi bagi barang yang ia tegah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yakni sedang dia berkuasa atas segala sesuatu. Jadi hadis Rasulullah ni dibahaskan panjang. Nak minta kepada Allah Ta'ala. Hakikat dalam hati kita, minta apa-apa dalam hati kita, minta kepada Allah Ta'ala. Adakah maknanya kalau minta tolong orang tak boleh? Kalau kita minta tolong dari segi zahir syariat, dibenarkan. Kita ahlu sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, pegang hakikat tauhid dan zahir syariat. Kita tak buang zahir syariat. Hakikat tauhid, hati kita minta hanya kepada Allah Ta'ala. Zahir syariat boleh dibenarkan, harus kita minta daripada makhluk. Contoh, seorang ibu minta tolong anaknya ambilkan air, ibunya demam selesema. Selesema, ibunya demam, anak semua ikut demam juga. Habislah. Sebab baik bapaknya tak demam, kalau tak datang kuliah. Siapa ustaz? Ada tu yang ngajar kuliah. Adalah yang ngajar kuliah tu. Baik. Jadi maknya minta tolong anaknya ambilkan air, ibu nak minum. Tak boleh ke seorang ibu minta anaknya? Adakah ibunya tu mengajarkan syirik kepada anaknya? Tidak. Budak tu pun tak tahu apa, belum belajar tauhid, baru darjah 1, belum masuk belajar tauhid lagi kan. Maknanya ibu tu tidaklah mengajar syirik. Ni minta kepada makhluk. Patut minta kepada Allah. Ya Allah, aku nak air, ya Allah. Agak-agak sampai tak air, datang tak air tu keluar daripada peti ais tu, terbang macam tu kan. Kalau ada ilmu hikmah, ya mungkin ilmu hikmah.
Boleh Ustaz? Boleh. Ilmu dalam Islam kan luas. Itu bukan ilmu jin. Jin pun ada juga minta tolong jin. Ilmu hikmah pun ada juga. Dia satu ilmu hitam, satu ilmu putih. Biasa kenal ilmu hitam kan. Ada juga ilmu yang bukan hitam, tak panggil ilmu putih, panggil ilmu hikmah. Bukan Ustaz, kitabnya kalau ada alah, tauhid, fikih, tasawuf tak lepas lagi ulang kajinya. Tak? Itu kemudian lah, ataupun belajar dengan guru yang sesuai. Saya bukan gurunya. Saya bukan guru ngajar ilmu hikmah. Belum lagi sampai tahap itu. Jadi boleh dibenarkan minta dengan makhluk itu, maknanya zahir syariat, minta tolong. Jangan pula anak minta tolong ibunya cakap tak baik minta dengan makhluk, minta dengan Allah Ta'ala. Terbalik pula. Tadi ibu boleh pula minta. Anaknya minta tolong, ibu minta tolong, anak ibu sakit, ibu minta tolong minta air. Jangan minta makhluk, minta dengan Allah. Tadi lain. Apa yang lainnya? Boleh dibenarkan. Zahir syariat minta tolong makhluk tu maknanya minta tolong, itu contoh minta tolong ambil air. Yang lain orang dewasa minta tolong orang dewasa, biasa minta pinjam duit lah, apa lagi. Minta hutang, aku ni kena buang kerja lah. PKP lepas tak dapat ni kerja dah. Banyak kerja macam ni. Tak dapat pula, contoh kan. Hutang boleh tak? Boleh insya-Allah. Kau anggap kau macam adik-beradik juga. Berapa kau nak hutang? Dalam 10,000. Amboi. Mentang-mentang cakap dengan adik-beradik 10,000 pinjam. Mana mampu aku? Aku gaji berapa je. Nah 100. Dah jadilah. Daripada tak makan. 100 boleh beli ikan bilis berapa ekor ikan bilis tu. Ikan bilis. Sabar je lah. Suruh makan ikan bilis seekor sekali makan. Ya Allah. Jadi ikut kemampuan kita lah. Ikut kemampuan. Kadang orang ni kita bagi banyak sangat, lemak. Lemak. Baik. Jadi kalau dia memang betul-betul susah, ada masa memang dia dalam kesusahan, tolonglah. Baik. Jadi dibenarkan, bukanlah maknanya kita minta dengan makhluk tu kita syirik. Tidak. Dalam hati tu, ya Allah, berilah aku rezeki. Doa dalam hati, ya Allah berilah aku rezeki. Kan, sebelum jumpa macam apa nama tu, cerita Piramli tu kan, 3 orang bujang lapuk tu. Sebelum nak minta advance dengan bos ni kan doa dulu. Tapi dia tak doa, dia jumping batu apa tu, batu hikmat tu, tu cincin. Tahap apa dia semua ngang. Minta jumpa bos. Nak pinjam berapa? RM300. Tak ingat macam tu lah. Tengok balik lah nanti ceritanya. Nak pinjam RM300. Bosnya pula tengah mood tak baik, tak? Tengah marah-marah. Ada apa? Gagap. Dah dapat RM30. Tersalah cakap, dia pun tersalah cakap, suruh nak pinjam 300 ke 3,000, tak ingat lah. Nak kahwin 300 kan, 300 dulu cukup buat majlis kahwin. Sekarang macam kahwin, marah bapak mentua, bakal bapak mentua. 300 kau nak apa, buat ni apa ni, majlis PKP bapak. Banyak PKP tak PKP, mesti mau 10,000 ke atas. Itu kena bahas lagi tu. Itu 10,000 tu apa? Hantaran. Yang wajib dalam Islam apa? Itu dibahaskan lagi tu, mengamuk bapak betul. Yang wajib mas kahwin, hantaran ada dalam kitab. Maka hendaklah hantaran sekian-sekian. Kan? Jadi itu termasuk dalam adat. Masalahnya pula, tu panjang lagi sebenarnya bab fikih kan. Tapi tak apalah, buka sikit kan, biar nampak sikit. Hantaran tu, kalau kita bapak mertua lah, bakal bapak mertua, anak kita ada perempuan, ingat hantaran tu tak wajib. Jangan sampai kita memaksa bakal menantu tu
Yang wajib tu mas kahwin. Kalau nak banyak mas kahwinnya boleh dibanyakkan. Niat mas kahwin lah. Ataupun satu lagi masalah, kita ada anak perempuan, kita nak buat majlis, yang sunat buat majlis walimatul urus tu siapa? Siapa? Pihak lelaki ke pihak perempuan? Atau bukan pihak, pengantin lelaki ke pengantin perempuan? Dia tak ada pihak dalam kitab. Nanti bab fikih kita masuk, tapi jauh lagi tu. Itu baru masuk ibadat kan. Nak masuk menakah tu jauh lagi. Tapi tak apa, buka sikit. Pasal belajarkan apa yang kita buat kan. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, pelajaran yang terbaik, pelajaran yang semasa yang kita ada buat. Jadi yang dalam kitab, yang sunat buat walimatul urus, yang dapat pahala buat majlis walimatul urus. Walimah tu apa? Jamuan. Urus tu pengantin. Jamuan pengantin. Siapa yang sunat tu? Pengantin lelaki. Pengantin. Pengantinnya tu sendirilah. Itu yang sunat buat walimatul urus. Kalau pengantinnya tak mampu buat seorang, pihak lelaki. Perempuan tak ada cerita sunat buat walimatul urus. Adat orang Melayu biasa buat. Malah tu yang malas tu. Malah pihak perempuan yang lebih grand daripada pihak lelaki. Lagi grand kalau anak perempuannya bongsu. Lagilah. Ni anak terakhir, itu tak cukup grand. Lagi grand kalau anak perempuan tunggal. Lagi grand. Semiskin-miskin macam mana pun biar pinjam tak apa, biar grand. Padahal yang sunat buat walimatul urus pengantin lelaki. Kalau pihak pengantin lelaki nak tolong pun boleh. Kalau nak buat juga boleh. Haram tak ustaz? Tidaklah haram, dia jamuan juga. Cuma tak dapat pahala walimatul urus dalam kitab tu, tak dapat. Dia cuma jamuan. Lagi satu, kalau awak nak buat benda tu tak haram, tapi yang jadi masalahnya sekarang, awak minta bakal menantu awak 10,000 atau lebih. Lepas tu awak buat majlis atas nama awak. Ustaz, yang main-main ustaz, ni isu panas ni ustaz. Semua orang jadi bapak mertua ustaz. Ustaz sendiri pun ada bapak mertua. Ya, tapi ilmu kitab kena telus. Ya tak? Buat tak buat tu nombor 2. Ilmu kena tahu dulu. Kat sini saya berani cakap pasal apa, sini dah bertahun juga belajar kitab kan. Kira jemaah-jemaah sini pegang kitab lah. Tak? Kalau baru-baru kuliah macam tempat-tempat apa macam Kopok ke tempat-tempat macam tempat lain lah, Taman Seri Pulai Perdana baru-baru tu, itu pun saya tak berani juga nak keluarkan cakap. Pasal apa? Dia jemaahnya belum tahap pegang kitab lagi. Ada kitabnya ustaz? Ada. Kalau di sini jemaahnya macam tu tak apa. Tak? Sebut kitab, diam. Sebut kitab, diam. Ni tempat-tempat yang sebut kitab pun, ni kitab ustaz je ni yang betul. Kitab ustaz yang cakap macam ni, kitab orang lain tak ada cakap. Itu tak boleh lah. Itu tak boleh juga. Dia belum sampai tahap nak menerima lagi. Sini saya berani cakap lah pasal nama tahun-tahun, tapi tak tahulah kalau ada yang apa nama masih ragu-ragu, tak tahulah kan. Semak balik kitab Matla'ul Badrain tu, kita agama Johor, buka balik bab munakahat. Apa ada hantaran mas kahwin yang ada. Baik. Dan mas kahwin tu pula khas untuk si pengantin perempuan. Danlah hantaran tu tak ada. Dia buat pula majlis atas nama pihak perempuan. Tak? Biasanya macam tu. Habis haram tak haram? Ni tak cerita haram. Ni cerita apa nama ni? Perkara sunat tu tadi, walimatul urus, itu yang disunatkan pengantin lelaki. Kalau pihak perempuan atau pengantin perempuan dia lebih kaya daripada pengantin lelaki, dia nak buat majlis, boleh minta izin dengan pengantin lelaki. Maknanya contoh pengantin lelaki nama Izzat, contoh ajalah. Izzat, ni bapak nak buat ni apa majlis atas nama Izzat lah, maknanya walimatul urus bagi pihak Izzat.
Bapa mertuanya cakap macam tu, contoh kan. Izzat pun kata boleh pak, boleh. Jadi dalam tulisan surat apa tu buat Malimatul Urus, apa nama pengantin lelaki siapa Muhammad Izzat ni kan. Ya tak. Masalahnya awak tak ada minta izin. Satu, tak minta izin, maknanya tak minta izin majlis ni atas nama pengantin lelaki, tak ada. Yang kedua, hantaran tu kalau tak ada tak kahwin. Seolah-olah wajib. Itu masalahnya yang kedua. Yang ketiga, masalah yang pertama sebenarnya ilmu lah. Ilmu jadi itu semua apa nama supaya kita membuka matalah sedikit. Memang benda tu adatnya dah tak tahulah berpuluh tahun ke beratus tahun, tak tahulah. Saya pun tak mengkaji, tapi kalau ditanya sekarang ni, keadaan sekarang ni, semua bapa mertua yang ada kat Malaysia ni, kalau ditanyalah seorang demi seorang, hantaran ni wajib ke sunat? Hantaran ni wajib ke sunat? Hantaran ni ada ke tak ada sebenarnya dalam kitab? Tak? Kalau itu tanya, itu ditanya. Kalau disebut meraung semua. Siapa yang cakap tak ada ni? Habis. Ya tak? Inilah ustaz yang bagus, kata bakal pengantin lelaki, ya tak? Jangan lupa kau pun nanti jadi bapak mertua juga satu hari. Kau jangan masa kau je kau nak lepas, nanti masa anak perempuan kau buat pula bakal menantu kau macam tu, ya tak? Jadi benda tu apa nama ni berpada-padalah. Itu satu. Tambah lagi tak apa, tambah aja ni ceritalah, tak ada kena dengan siapalah. Tapi kalau kena diam-diam ajalah, saya pun tak sebut nama. Tambah lagi, dah lah anak kau tu lepas SPM aja ni minta maaf cakap tuan, ni bahasa macam kasar pula. Dah lah lepas SPM aja tak pandai masak. Bagi apa? Macam-macam lah package, tapi mau 10,000 ke atas hantarannya. Dia andai kata kalau pandai masak tu padan lah, kan. Tapi itu pun sebenarnya dalam kitab bukan syarat. Ni hantaran mesti pandai masak, tidak. Kalau tak pandai masak tak ada hantaran. Bukan tak pandai masak, pandai masak pun tak ada hantaran sebenarnya. Mas kahwin, yang wajib tu mas kahwin. Baik. Tapi tak apa, maknanya taklah sampai tahap haram, cumanya berpada-pada satu. Kemudian kalau boleh, nak lagi bagus, yang afdalnya minta izin pengantin lelaki dan buat majlis atas nama pengantin lelaki. Kalau nak, kalau tak nak, ya buat jugalah, tak apalah. Bukan kata tak apa tu macam mana, taklah sampai tahap haram. Cuma dari segi ilmu kita kena tahu bahawasanya yang sunat buat walimatul urus itu pengantin lelaki. Dah cukup, saya pun tak nak bahas panjang ni, bergaduh nanti kan. Tak balik ni kan ustaz ni kan. Ustaz kejap ustaz. Ni bakal-bakal bapak mertua ni berkumpul. Mesyuarat jap ustaz. Habis. Dah cukuplah sekadar ilmu. Baik. Sambung mana ni tadi? Jadi minta dengan manusia makhluk itu dibenarkan. Dalam hati kita minta dengan Allah Ta'ala. Dari segi zahir dengan cakap mulut kita minta dengan orang, minta dengan manusia, dibenarkan. Bukanlah maknanya kita minta tolong orang tu dah syirik, tidak. Kita pegang pada hakikat tauhid dan zahir syariat. Kalau doa pun, doa minta kepada Allah Ta'ala, boleh tak kita minta tolong dengan selain Allah Ta'ala? Ini masalah ni pun hangat juga. Tapi tak sehangat yang pengantin tadi. Ini hangatnya dari segi akidah ni. Jadi kalau satu orang dia berdoa, ya Rasulullah, daqat hilati wa anta wasilati, aghithni sari'an bi'izzatillah. Dia bukan ya Allah, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah. Rasulullah dah wafat, dia panggil ya Rasulullah, wahai Rasul Allah. Daqat hilati, telah sempit pekerjaanku. Lupa makna tu kan, lebih kurang macam itulah. Telah sempit pekerjaanku ataupun urusanku. Daqat hilati,
wa anta wasilati, dan engkaulah ya Rasulullah, engkaulah wasilati, perantaraanku. Wa anta wasilati, aghithni sari'an, aghithni, bantulah aku, tolonglah aku, sari'an, dengan segera, biizzatillah, dengan kemuliaan Allah Ta'ala. Ayat dia tu memang ya Rasulullah, wahai Rasul Allah. Apa hukum orang ni dari segi akidah? Itu doa, bukan doa dari Ustaz Aidil. Itu doa daripada ulama. Daripada ulama. Jadi dalam kitab-kitab tauhid dibenarkan minta tolong dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arabnya dipanggil istighatsah. Istighatsah. Ataupun doa yang lain yang tak berapa nampak sangat. Ya Allah, dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bertabarruk, mengambil berkat. Kalau istighatsah tu memang minta tolong direct. Sebut ya Rasulullah, wahai Rasul Allah. Tak? Minta dengan Rasul Allah. Dibenarkan. Dalam mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kalau dengar geng-geng puak-puak Wahabi ni, jerit ni, syirik ni, haram, bid'ah. Ya tak? Pasal apa dia kata minta dengan makhluk. Minta dengan makhluk. Makhluk tak beri manfaat. Saya nak tanya, apa beza doa tadi? Minta dengan Rasulullah, dengan si ibu tadi minta air dengan anak. Minta tu bukan minta tu, yang minta air ibu minta air dengan anak tu minta tolong ambil, itu bukan doa. Ini doa. Itu je bezanya. Maknanya yang tu minta tolong bukan doa, yang ini minta tolong ini doa. Macam tak nampak beza je. Ya tak? Cuma yang saya nampak sana tu minta tolong, pertolongannya kecil, ambilkan air. Yang ini pertolongannya besar. Tak apalah pertolongannya tu kan, hutangnya keliling pinggang ke. Apa nama ni, apa, bila dah hutang banyak muflis ke kan. Macamlah. Yang saya nampak itu. Cuma yang satu lagi, yang itu minta dengan orang hidup. Ini minta orang yang telah meninggal dunia. Habis kalau macam tu, dalam selawat, dalam apa nama ni, tahiyat akhir, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan tu maknanya wahai. Assalamu alayka, salam sejahtera ke atas engkau, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Itu selawat kepada Rasulullah tu, maknanya panggil Rasulullah. Itu ibadat khusus. Yang ajar siapa? Rasulullah. Maknanya adakah semasa Rasulullah hidup, Rasulullah cakap nanti kalau aku dah wafat, tukar tahiyat akhir? Tak ada. Sama, aku masih hidup pun assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Setelah wafat Rasulullah pun assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, sama. Kenapa Rasulullah tak suruh tukar? Ini lagi bukan setakat doa. Ini rukun sembahyang. Tak ada bacaan tahiyat akhir ni, tak sah sembahyang, tak sah ibadat kepada Allah Ta'ala. Ini dalam penyembahan kepada Allah Ta'ala, sebutannya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sebab makna sembahyang kena tahu. Sibuk kata bid'ah lah, apa syirik lah, sesat lah. Awak baca tak tahiyat akhir? Baca? Maknanya tahu tak? Tahulah. Ya ke tahu? Awak kata itu ini. Jadi maknanya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dah sediakan dalil apa semua. Salah satunya itulah tahiyat akhir. Maknanya perkara itu dibenarkan. Dalam perkara sembahyang itu sendiri, menyembah Allah Ta'ala pun ada sebutan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas engkau, wahai Nabi, dan rahmat Allah dan berkatnya. Apatah lagi di luar sembahyang. Dibenarkan doa seperti itu, ya Rasulullah.
Kemudian dari segi hakikat tauhid dalam hati kita juga, itu dari segi mulut kita baca doa macam tu, wahai Rasulullah, dalam hati kita yang memberi manfaat mudarat bukan Rasulullah, Allah. Macam juga si ibu tadi, ibu minta tolong si anak tadi ambilkan air. Dalam hati dia yang percaya, yang gerakkan anak dia tu pun Allah Ta'ala, yang gerakkan mulut dia bercakap minta tolong tu pun Allah. Anak dia bergerak ambil air bagi kat dia tu pun Allah. Anak dia jadi orang yang soleh tu Allah Ta'ala yang gerakkan, Allah Ta'ala yang jadikan. Dalam hatinya macam tu. Bukanlah maknanya bila kita minta tolong ambilkan air, dalam hati kita memang orang ini yang membawakan air kepada kita, bukan Allah. Jangan. Tapi taklah semestinya setiap kali kita minta tolong tu dalam hati mesti niat. Jap enak ibu nak minta tolong ambilkan air ni, jap ibu nak niat dulu. Ini yang ambilkan air ni Allah Ta'ala. Okey dah, tolong ambilkan air. Tak perlulah macam tu. Dia bukan mesti niat macam dalam sembahyang. Jadi maknanya bila ditanya, ibu, kenapa minta tolong kita? Kenapa tak minta tolong Allah? Terangkanlah. Hakikat sebenar Allah Ta'ala yang gerakkan kau nak. Zahir seolah-olah kau yang ada kuasa sendiri. Itu keluarga bertauhid. Jadi tak perlu setiap masa tu kita cakap. Kalau anak tanya baru kita terangkan. Ya tak? Begitu juga dengan orang lain. Tak perlu setiap masa ini COVID-19 Allah yang hantar. Siapa yang kena COVID, Allah yang bagi. Siapa yang tak kena, Allah yang lindungkan. Ni ustaz minum ni Allah Ta'ala hilangkan dahaga. Ni ustaz baca ni Allah Ta'ala yang fahamkan jemaah, bukan ustaz. Tak perlu setiap masa tu kita cakap. Tak perlu. Ada ke orang cakap? Ada. Sebab tu saya cakap. Sebab ada yang cakap macam tu. Kisah benar, bukan kisah buat-buatan. Buatan punya, bukan rekaan. Yang paling dahsyat, saya pernah pergi kat Pahang lah. Bukan kerana orang Pahang lah. Ini cerita pengalaman lah. Kat Pahang, saya sampai kat satu tempat tu. Alhamdulillah, jemaah telah sampai dengan izin Allah. Jemput masuk. Kita masuk masjid dengan izin Allah. Dah makan belum? Belum. Baik, kita akan makan dengan izin Allah. Ni tadi naik apa tadi? Naik bas. Alhamdulillah, naik bas dengan izin Allah. Setiap ayat dia ada izin Allah. Bagus ke tak bagus? Bagus lah ustaz mengingatkan kita. Ya tak? Satu, dari segi mengingatkan tauhid tu nampak macam bagus. Tapi itu pun ada masalah. Izin Allah tu kalau dia faham izin Allah, Allah bagi permission, Allah bagi izin, permission lah kebenaran, itu pun salah tu. Perkataan izin tu, kalau dia kata bukan Allah Ta'ala bagi permission, bukan Allah Ta'ala bagi kebenaran, Allah pinjamkan kuasa, pun masalah juga. Pun masalah juga. Habis yang betul makna izin, dalam ayat Al-Quran ada perkataan izin Allah. Dalam ayat kursi pun ada, illa biiznih. Dalam ayat Quran, izin Allah tu maknanya kitab tafsir Marahul Labid bagi Syekh Nawawi Al-Bantani, maknanya biijadillah wa biiradatihi wa biilmihi, dengan Allah yang jadikan, dengan kehendak Allah, dengan ilmu pengetahuan Allah. Sampai tak tahap macam tu izin Allah yang awak sebut ni? Itu ilmu kitab tafsir tu. Jadi kalau sampai, alhamdulillah. Yang awak cakap pada orang yang dengar tu, dia sampai tak pengetahuan dia izin Allah yang awak sebut ni, maknanya Allah yang jadikan, Allah yang punya kehendak dan pengetahuan Allah. Kalau tak sampai, kena sampaikan. Kalau tak, nanti dia salah faham, misunderstanding. Jadi telefon rosak tu kan. Mula-mula cakapnya begini-begini, sampai ke hujung lain cakapnya, telefon rosak tu kan. Jadi saranan ulama, tak perlu kita sebut hakikat tauhid ni setiap masa. Tidak perlu. Contoh dalil Quran, dalam ayat Al-Quran bukan semua ayat hakikat, tak. Ada ayat zahir syariat. Dalam ayat Al-Quran Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Dalam ayat Quran juga
malaikat maut yang mematikan. Qul yatawaffakum malakul maut kan. Ayat zahir. Dalam ayat Quran Allah yang memberi sakit, Allah yang menyembuhkan. Dalam ayat Quran juga madu Allah Taala kata menyembuhkan pelbagai penyakit kecuali mati. Mati tak ada dia punya ubat. Ya tak? Habatus sauda, hadis habatus sauda menyembuhkan kecuali mati, semua penyakit kecuali mati. Itu dalil Quran, dalil hadis. Maknanya dibenarkan. Dan ada satu kisah zaman sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu an, seorang pencuri ditangkap. Bila ditangkap ditanya dari segi hukum syariat, sebelum dihukum tanya dulu, mana boleh terus hukum. Dah ada saksi kan, awak nampak dia mencuri, nampak, okey nampak, dah cukup saksi. Tanya diri tuan badan, kenapa mencuri? Saja-saja ke, terdesak ke, dah tak ada kerja, orang lain kita minta sedekah, dimaki amun apa, contoh kan. Anak tak ada makanan kat rumah, kena PKP lagi, ni dah 280 kan. Kes dah 200 lebih. Itulah. Masjid bukan main jaga SOP. Luar masjid saya bukan cakap salahkan siapa-siapa lah, tapi maknanya kena sama-sama jaga SOP lah. Ustaznya pakai topeng, kuliah setengah jam tu basah ni pun pakai topeng. Penat ustaznya, mengah-mengah masa mula-mula lepas PKP tu kan, berceramah, kuliah pakai topeng setengah jam. Lagi apa? Balik ni, setiap kali kuliah saya balik ni, jubah, kopiah, kain, sejadah basuh. Saya sendiri mandi bersabun. Saya baik ada yang panas. tak ada heater tu, sejuk, bersin sesemua aje. Malam-malam mandi. Baik. Jaga jarak, bawa sejadah kan, jaga SOP. Luar masjid pun kena jaga SOP lah. Baik, sambung balik tadi. Jadi apa ceritanya tadi? Belok sikit lupa dah. Sayyidina Umar ya. Terima kasih Imam. Jadi Sayyidina Umar tanya, ni kenapa mencuri? Tak ada sebab. Maknanya dia kata apa? Allah takdirkan aku mencuri. Itu jawapan dia. Sayyidina Umar bagi hukuman apa? Potong tangan sebab mencuri, tak ada sebab yang munasabah. Yang kedua, sebat ataupun rotan 40 kali sebatan, 40 kali rotan. Kenapa? Sebab menjawab soalan syariat dengan hakikat tauhid. Memanglah hakikat tauhid Allah yang takdirkan segala perkara. Sayyidina Umar tak tahu ke? Dia sahabat lah, belajar tauhid langsung daripada Rasulullah. Kau tak cakap pun aku tahu. Tak? Tapi dia cakap tu bukan nak beritahu Sayyidina Umar, dia nak mengelakkan daripada hukuman had mencuri. Dia menggunakan alasan tersebut, maka Sayyidina Umar rotan 40 kali rotan ataupun sebatan. Maknanya jangan dicampur adukkan. Tak perlu dicampur adukkan. Kita bercakap secara zahir, tak perlu campur adukkan dengan hakikat tauhid. Jadi perkataan yang tadi tu, yang orang Pahang tadi tu, minta maaf kalau ada orang Pahang sini, minta maaf. Tu kejadiannya berlaku dekat Pahang. Alhamdulillah sampai dengan izin Allah. Kita makan dengan izin Allah. Minumlah, jemputlah minum dengan izin Allah. Lepas ni rehatlah dulu dengan izin Allah. Setiap ayat dia ada izin Allah. Maka daripada keterangan ulama, tak bagus cakap macam tu. Bukan caranya untuk mengajar tauhid begitu, ataupun bukan caranya untuk menyebarkan ataupun dakwah dengan ayat sebegitu. Jadi dibenarkan kita minta dengan makhluk, dengan manusia pada zahir syariat. Pada hakikat dalam hati kita yang beri manfaat mudarat Allah. Cukuplah keadaan tuan-tuan. Ulang kaji je, tak sambung, tak apalah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama dan manfaat untuk saya dan tuan-tuan. Dia sangat besar, sangat rapat hubungan dengan tauhid ni. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.